Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bi'amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim khair. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana hari ini saya akan dapat membuat pembentangan berkaitan dengan kajian yang telah kami lakukan. Saya Muhammad Khadir binti Ahsan daripada College Community Selayang. Bismillahirrahmanirrahim. Pembentangan saya pada hari ini adalah yang bertajuk People with Disability Receive Attention to Attend Pastry Course at College Community Selayang with Theory of Planning Behaviour. Kita lihat kepada konten yang akan dibentangkan pada hari ini. Yang pertama adalah Introduction, seterusnya Literature Review, seterusnya adalah Methodology, Finding and Discussion and Conclusion. Kita pergi kepada pengenalan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mentakrifkan people with disability yang bermaksud ketidakkemampuan dengan keadaan kesihatan yang berbeza seperti fizikal, penyakit mental atau gangguan, masalah kognitif, deria dan intelektual atau perkembangan. Kecacatan yang berbeza membawa pendekatan yang berbeza untuk dijadikan panduan. Di Malaysia mendefinisikan PWD mengikut Akta Orang-Kurang Upaya 2008 menyatakan OKU termasuk mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan yang boleh menghalang penyertaan mereka dalam masyarakat. Bagi menjayakan pembelajaran sepanjang hayat, College Community Selayang memainkan peranan bagi menyediakan pelbagai kursus jangka pendek kepada pelbagai golongan masyarakat, termasuklah kepada pelajar pendidikan khas masalah pembelajaran. Juga telah melibatkan diri menyertai program pembelajaran sepanjang hayat di College Community Selayang. Walaupun pendidikan khas bermasalah pembelajaran mempunyai kekurangan, ia bukanlah penghalang untuk memperolehi ilmu kemahiran. Pihak pengurusan College Community telah berusaha untuk menjadikan institusi ini sebagai satu yang ulung dan seterusnya dapat memberi kemahiran kepada pelajar pendidikan khas. Pelajar pendidikan khas memerlukan pelbagai kemahiran dalam kehidupan bagi membantu mereka meneruskan kehidupan. Kemahiran yang dipelajari boleh menyumbang kepada pembangunan ekonomi, seterusnya meningkatkan taraf kehidupan mereka. Antara kemahiran yang boleh dipelajari adalah dalam bidang pastry. Dalam bidang pastry, mereka boleh mempelajari cara-cara membuat roti, cara-cara membuat kek, cara-cara membuat biskut dan sebagainya. Dengan kemahiran pastry yang mereka pelajari, mereka boleh menjadi usahawan. Selain dapat membantu OKU menyediakan diri mereka untuk lebih berdikari dan mampu menyediakan peluang pekerjaan. Seterusnya kita pergi kepada literature review. Nasir Hamzah dan Udin 2010 telah menyebut dalam konteks Malaysia menyatakan kanak-kanak berkeperluan khas, ia menekankan kepada kebolehan, fungsi, kemahiran, perkembangan, penguasaan dan pencapaian anak-anak dalam kemahiran mereka. Oleh itu, penting untuk menyediakan kurikulum yang sesuai dengan tahap kemahiran dan pengetahuan anak-anak pendidikan khas. Tahir dan Mustafa 2008 dan Prista
dan Mawardi 2018 menegaskan bahawa pendidikan keusahawanan adalah pendekatan inovatif untuk memperkasakan OKU, bertujuan untuk mewujudkan keyakinan diri dan kebebasan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam kehidupan seharian mereka. Diharap orang kurang upaya mampu bersemangat untuk menjadi usahawan dan bekerja sendiri. Kerajaan Malaysia mempunyai 5 fokus utama dalam pendidikan kebangsaan, iaitu memperkasakan pelajar dengan keperluan khas dan arahan untuk meningkatkan kemudahan asas sekolah-sekolah miskin selain pembaharuan sistem, reformasi digital dan latihan pendidikan teknikal dan vokasional iaitu TVET. Langkah ini sejajar dengan visi dan misi bertemakan Education for All yang melibatkan 4 kumpulan teras iaitu OKU yang juga merupakan pelajar berkeperluan khas, kumpulan B40 pelajar dan guru. Menurut Berita Harian 21 Disember 2019. Okey, seterusnya kita pergi pada study method and design. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu satu soalan yang disediakan dan diadaptasi daripada Magdalena et al. 2015. Dalam soal selidik mengandungi 5 skala poin, skala Likert, iaitu sangat tidak bersetuju sehinggalah sangat setuju. Okay, peserta yang dibuat kajian ini adalah terdiri pada pelajar pendidikan khas daripada 12 buah sekolah. Okay, di sini kami menggunakan teori of planning behavior, iaitu berkaitan dengan teori tingkah laku. Yang pertama, soalan yang ditanya adalah berkaitan dengan sikap, di mana sikap ini menunjukkan pada tingkah laku adalah dirujuk pada penilaiannya, bahawa sama ada pelaksanaan suatu kelakuan itu adalah lebih baik atau sebaliknya. Perlakuan terbit sikap yang mempunyai kesediaan mempengaruhi kepada soalan yang ditanya. Seterusnya, norm subjektif. Norm subjektif ini merujuk pada persepsi manusia terhadap manusia lain yang penting padanya dan berfikir sama ada pelaku patut ataupun tidak patut dilakukan. Seterusnya adalah perceived behavior control. Kawalan tingkah laku yang bermaksud di sini adalah dalam mempertimbangkan kawalan tingkah laku, faktor kekesanan diri dan sokongan yang boleh menyebabkan mereka untuk datang ke satu perkara. Okey, kita pergi pada metodologi kajian. Seterusnya, sebanyak 146 responden telah menjawab kajian yang telah dilaksanakan. Seterusnya, dapatan kajian menggunakan analisis SPSS. Seterusnya, descriptive analysis. Kita pergi pada jantina, kebanyakan 40% peserta di kalangan perempuan. Seterusnya yang terbanyak adalah 60%, iaitu terdiri daripada peserta pendidikan khas daripada golongan laki-laki. Kita tengok kepada umur. Umur peserta 60% adalah berumur dalam lingkungan 13 hingga 17 tahun. Seterusnya 40% adalah berumur dalam lingkungan 18 hingga ke 22 tahun. Sebanyak 20 item soalan yang telah ditanya. Yang pertama adalah item attitude. Attitude di mana saya akan mengambil semula kursus PhD di Kolej Bumi Sayang, iaitu sebanyak 4 soalan.
di mana Cambridge memperolehi 0.849. Seterusnya adalah subjek norm, iaitu soalan yang ditanya adalah dalam 5 item. Yang keputusannya diperolehi adalah 0.894. Seterusnya Passive Behavior Control, iaitu berkaitan dengan tingkah laku, sebanyak 4 soalan yang telah ditanya dan keputusan telah mendapat 0.771. Dan yang terakhir adalah Receive Attention, bersebanyak 3 soalan yang telah ditanya dan keputusan yang telah diperoleh adalah 0.805. Okey, seterusnya untuk melihat hubungan pembelik ubah yang bebas antara attitude toward behavior, subject norm, perceived behavior control and reserve attention. Untuk melihat hubungan ini, pembelik ubah ini diuji dengan kaedah analisis koordinasi. Berdasarkan keputusan yang diperolehi, keputusan adalah signification, iaitu niat untuk mengikuti semula kursus lari dengan ciri-ciri sifat yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, kajian ini membuktikan tingkah laku ke arah mengikut kursus di Kolej Komuniti Selayang adalah selari dengan niat untuk mengikuti kursus yang telah ditawarkan. Okey, seterusnya kita pergi pada perbincangan discussion. Fokus kajian ini untuk melihat hubungan antara 3 pertimbangan yang bagi TBP dengan JPM untuk mengulangi untuk datang semula kursus di Kolej Komuniti Selayang yang diperolehi daripada kumpulan sendiri menggunakan borang soal sidik melalui borang Google Form kepada responden. Sebagai hasil yang dikemukakan, semua kajian menunjukkan hubungan yang signifikan dengan niat untuk datang semula ke kursus jika ditawarkan kepada mereka. Seterusnya, dalam kajian ini, subjektif norm dianggap sebagai gabungan sosial dan motivasi kepada pelajar pendidikan khas untuk menghadiri kursus spesifik di Kolej Komuniti Selayang. Ini menunjukkan hubungan yang signifikan dengan maksud peninjauan. Semula PWD mungkin kerana panduan dan dorongan daripada guru dan formasi aktif yang telah dilakukan oleh Kolej Komuniti Selayang juga. Hasil ini selari dengan Ilman et al. 2020, Magdalena et al. 2015 dan Yu 2016. Oleh itu, para guru dan ibu bapa mainkan peranan penting untuk mereka meneruskan memberi sokongan kepada anak-anak mereka untuk memperolehi kemahiran dan mempelajari kemahiran untuk mereka bersedia untuk masuk dalam alam pekerjaan atau menjadi seorang usahawan. Conclusion di sini hasilnya telah dikenalpasti bahawa sikap terhadap tingkah laku, norman subjektif dan kawalan tingkah laku yang dirasakan secara signifikan menyumbang kepada OKU meninjau semula kursus pastry dengan untuk datang semula mempelajari kursus pastry yang telah ditawarkan. Walau bagaimanapun penipuan kajian ini tidak dapat digenerasikan kepada soal sidik yang dihantar di kawasan tertentu di Selangor dan Kuala Lumpur sahaja. Untuk cadangan akan datang, diperluaskan lagi sampel responden yang lebih besar dari semua OKU di 14 buah negeri di Malaysia. Oleh itu, kajian ini tidak mengukur faktor demografi sebagai kesan penyederhanaan dan pengantara dalam hubungan. Oleh itu, disarankan untuk menambah unsur-unsur ini dalam kajian masa akan datang. Okey, sekian pembentangan saya yang bertajuk People with Disability Receive Attention to Attend Patrick Course at Kolej Komuniti Selayang with Theory of Planning Behavior. Jika terdapat kurangan terkasar bahasa dalam pembentangan ini, saya minta maaf dan
Diharap pembentangkan ini dapat memberi input kepada tuan-puan berkaitan dengan pelaksanaan kursus pendek kepada pelajar pendidikan khas yang telah dilaksanakan